Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz mengurusi majlis yang saya hormati, yang berbahagia, Datuk Imam Besar Masjid Al-Azim, seluruh pegawai-pegawai masjid, pegawai-pegawai syarak, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah Al-Qasas ayat yang 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Dan carilah kamu apa-apa yang membolehkan kamu dapat bahagian kamu di akhirat. Wala tansa, dan kamu juga jangan lupa, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupa juga nasib kamu, bahagian kamu di dunia. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita lihat tafsiran, umpamanya tafsiran daripada Al-Qurtubi membicarakan 77 surah Al-Qasas, maka kita dapat simpulkan bahawa rebutlah, carilah, kejarlah akhirat. Tetapi jangan lupakan bahagian kita di dunia. Jangan lupakan bahagian kamu di dunia. Dan ada juga yang kata, carilah dunia, tapi lebihkan akhirat. Ada yang kata taksirannya, bila kamu cari akhirat, insya-Allah dunia akan datang pada kamu. Jangan takut. Tapi kalau kamu cari semata-mata dunia, belum tentu kamu akan dapat akhirat. Maka Al-Qurtubi mengatakan bahawa tafsiran-tafsiran yang macam-macam ulama mentafsirkannya. Bila sebut wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Ambillah dunia ni. Sebab Allah Ta'ala menjadikan dunia ni untuk kita. Kalau kata dunia ni tak elok, Allah Ta'ala tak jadikan. Habis tu Ustaz, yang kata dunia ni keji, yang kata dunia ni lebih buruk daripada bangkai kambing, yang kata dunia ni benda tak elok tu apa? Dunia yang menjadikan kita lupa akhirat. Dunia yang menjadikan kita tidak ada pahala. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi 103, 104, 105. Allah Ta'ala cerita, hal unabbi'ukum bil akhsarina a'malah. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, siapakah yang paling rugi amalan ni? Siapa orang yang paling rugi dalam dunia ni? Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad bagi tahu pada kita. Bagi tahu kepada mereka semua. Siapakah orang yang paling rugi sekali dalam dunia ni? Orang yang paling rugi dalam dunia ialah orang yang buat kerja dunia, wahum yuhsanun. Dan mereka mengatakan bahawa itulah amalan mereka yang terbaik. Mereka buat benda dunia ni dan mereka kata inilah yang terbaik sekali. Ni dia silap. Dia lupa kepada akhirat, padahal benda yang dia buat tu tak ada manfaat pada akhirat. Itulah dunia. Kalau orang tanya kita, apa dia dunia? Benda yang kita buat yang tidak ada manfaat di akhirat. Benda yang kita buat menyusahkan kita di akhirat. Maka dia dipanggil sebagai wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Itulah dia. Tetapi kalau dunia ni tuan-tuan buat, tuan-tuan ambil, yang mana benda itu mendatangkan kebaikan di akhirat, dunia tu tak dikeji. Dunia tu disuruh. Sebab dunia ini ialah mazra'atul akhirah. Tempat bercucuk tanam mazra'atul akhirah. Untuk akhirat. Jadi jangan tuan-tuan tolak dunia pula. Sebab dalam ayat 77 Al-Qasas, Allah kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia.
Maknanya kena ambil juga dunia ni. Habis tu dunia mana yang kena tolak? Dunia yang menyusahkan kita dalam kubur. Dunia yang menjadikan kita payah di hari kiamat. Dunia yang menjadikan kita tak tertanggung apa yang kita buat di hari kiamat. Dunia yang itulah yang dikeji. Tapi kalau dunia yang membawa kebaikan untuk kita di alam akhirat, silakan. Tetapi kata Al-Qurtubi, kamu nak cari dunia, kamu nak ambil dunia, silakan. Ada orang yang nak buat rumah besar masjid. Rumah besar masjid, tuan-tuan, hebat. Ada yang rumah Allah hebat, kenderaan hebat, harta beratus juta, bilion. Tapi jangan lupa kata Al-Qurtubi, harta yang kamu bawa masuk dalam kubur hanya kain kafan saja. Hanya kain kafan saja harta yang kita bawa. Yang lain-lain tinggal habis. Kak Leha, tinggal habis Kak Leha. Gelang ke, gigi palsu ke, handphone ke, kereta ke, rumah ke. Yang kita duk bangga-banggakan dulu ni tinggal habis. Habis tu yang dibawa apa dia? 3 helai. Tak pun 5 helai kain kapan. Itulah bahagian dunia yang kita bawa di dalam kubur. Tu pun kadang-kadang pinjam hak masjidnya. Tu pun masjid punya khairat kematian bagi percuma. Masya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu, adakah kita ini disuruh untuk meninggalkan dunia dan hanya menumpukan kepada akhirat semata-mata? Sebab ada orang yang macam tu. Dia ambil bahagian medik, ambil jurusan medical di universiti. Masuk tahun kedua, berhenti. Bila tanya, Pak siapa kamu berhenti yuk? Saya nak jadi orang dakwah, kata dia. Saya nak jadi orang dakwah. Kalau awak jadi orang dakwah, bagus. Siapa nak jadi doktor? Siapa yang nak jadi doktor? Adakah doktor itu dosa? Adakah kerja doktor itu sebagai dunia? Saya tak maulah Ustaz, dunia ni Ustaz. Ini semua dunia, harta daki dunia ni Ustaz. Kalau awak tak ambil dunia, orang lain ambil dunia, takkah awak nanti akan susah? Kehidupan awak tak boleh nak mengamalkan agama sebab kuasa awak dipegang oleh orang yang tak beragama. Pun masalah juga. Bukankah lebih baik awak ambil dunia dan gunakan dunia tadi untuk mengejar akhirat? Tetapi berhati-hati. Kerana dunia ini sangat menarik. Dan salah satu tarikan kepada dunia ialah tak mau mati. Tak suka mati. Tak ingat tentang mati. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tahu siapa dia orang yang tak ingat mati. Satu, orang yang tak pernah berfikir untuk bertaubat. Dia tak pernah berfikir untuk bertaubat. Ataupun belum masa lagi untuk bertaubat. Maka orang ini, tuan-tuan, dia tak fikirkan mati. Kalau dia fikirkan mati, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Tapi dia masih lagi nak buat dosa, masih lagi nak buat maksiat, masih lagi nak buat kejahatan. Orang ni tak ingat mati. Sedangkan mati ni, tuan-tuan, tak bersyarat untuk datang kepada kita. Tengah sihat mati, sakit mati, naik kereta mati, tengah semayang mati. Ada yang mati sedang masak, buat live dalam TikTok. Tengah masak, mati. Jatuh tunggal langgang kat dapur. Alangkah manisnya, tuan-tuan, ada yang mati sedang solat. Sedang solat meninggal. Tengah-tengah duduk rukuk, jatuh terus mati. Yang sebelah tu buat tegak, semayang, rukuk, sujud macam biasa. Orang belakang pula main tengok kenapa hang ni. Tarik. Allah, tuan-tuan, macam-macam bentuk kematian. Sebab itu, adakah salah kita ini mengingati kematian? Tuan-tuan yang saya hormati, ada seorang ulama menyebutkan kepada kita 3 tanda orang yang ingat pada mati. Ad-Dahhak di dalam kitab dia mengatakan 3 tanda ni, siapa-siapa yang ada 3 tanda ni, tuan-tuan,
orang ini akan nampak, akan dia tu mengingati akan kematian. Pertama, siapa dia? Golongan yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajar di Hulu Kelang. Habis-habis mengajar tu, satu orang lelaki-lelaki dia ajak jumpa. Dia buka baju. Tengok penuh dengan tattoo di badan. Bukan depan saja, belakang saja. Bukan belakang saja. Tengkok ni, tuan-tuan. Bayangkan dia cacah tattoo di tengkok. Kalau setakat lengan ni tak ada apa. Setakat belakang badan tak ada apa. Tapi kira something paling besar, dia cecah tan tengkok ni. Betul-betul tan tekak. Tuan-tuan boleh bayang tak dia cocok tu lagu mana? Ini memang something tu yang tak. Ini kampung dusun pun tak ada macam tu. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak taubat? Saya takut dengan Tuhan. Allahu Akbar. Di Singapura ada satu masjid. Masjid ni mengkhususkan salah satu perkhidmatan kepada masyarakat ialah membuang tattoo. Dan saya pergi ceramah di masjid ni, yang hidang air pada saya bertetu sini. Yang duk tunggu parking saya bertetu tepi ni. Oh, banyak tattoo bubuak ni. Semua tattoo minta ni. Mai masjid. Saya kata, masjid ni ramai orang yang pakai tattoo ya. Memang Ustaz, kami menyediakan perkhidmatan membuang tattoo secara percuma. Kita nak ajak mereka ni berubah, kita nak ajak mereka ni taubat, dan 30 kali perkhidmatan membuang tattoo. Maka nak datang semayang maghrib, nak datang dengan kuliah, semayang isyak, lepas tu pakai duk buang, ngeng, pakai duk buang sikit-sikit. Lama-lama tuan-tuan jadi orang masjid. Itu hebat masjid di Singapura. Tempat kita pun kena buat dah tuan-tuan. Perkhidmatan buang susuk. Tuan-tuan tak nak buat. Buat satu bangunan tu, perkhidmatan buang saka, perkhidmatan buang susuk. Yang pakai susuk ni bukan perempuan, lelaki yang pakai susuk. Saya tengok dia macam ni. Dia tengok saya macam tu. Nak cerita tingginya dia. Tall, dark and handsome. Begini saya tengok dia. Dia tengok macam tu. Uish. Tapi dia menangis ni, Allah, macam budak kecil. Dia menangis depan saya tu. Ya Allah, lambatlah nak habis ni, sesi ni pula. Apa masalah abang? Saya bila teringat dia, saya teringat Melaka. Sebab apa Ustaz? Dia orang Melaka ke? Tak. Dia orang Perak. Tapi ambil benda tu di Melaka. Tapi orang yang dia ambil tu meninggal. Dia ambil apa Ustaz? Kalau Kak Leha tengok, Kak Tipah tengok, Kak Tipah pun tertipu. Dia kata, Ustaz, anak dara orang dia bedai, isteri orang dia bedai, Melayu pun dia sapu, Cina pun dia sapu, India pun dia rembak. Ustaz. Dengan badan tegak, tinggi, handsome lagu tu, Ustaz, saya ada amal. Susuk. Ustaz, tolonglah buang susuk saya. Saya dah tak tahu, Ustaz. Saya tak boleh tidur malam. Saya gelisah. Saya susah hati. Berapa banyak dosa saya buat, Ustaz. Tolonglah, Ustaz. Saya tak boleh kontrol nafsu saya. Kalau saya nak perempuan tu, saya teka dia. Dan perempuan tu pun akan nak pada saya. Dan kami berakhir dekat hotel, Ustaz. Saya tak mau cerita berapa banyak ada perempuan hang buat, berapa ramai dah laki-laki yang, saya tak mau tanya dia. Yang saya nak tanya, tang mana hang pakai susuk tu? Di mana? Di muka ke? Di badan ke? Di mana? Dan susuk jenis apa? Allah, tuan-tuan, kita kena buat. Jangan tuan-tuan tanya pula, Ustaz, yang dia ambil susuk di Melaka tu di mana, Ustaz? Tuan-tuan jangan tanya pula. Nampak orang. Dia kata, Ustaz, benda tu, Allah. Tu saya duk cerita. Apa benda yang hang dah buat, apa benda yang macam mana jadi, macam mana tu, saya tak mau tahu. Sekali lagi saya rasa kagum.
Selagi kamu rasa bangga, orang taubat, dia tak akan rasa kagum dengan dosa yang dia buat. Orang yang dah taubat, dia tak akan cerita apa benda yang dia buat. Dia nak padam memori tu. Delete habis. Dia tak mau lagi nak ingat balik, nak rewind balik, nak dah orang taubat ni tuan-tuan, kalau panggil ceramah di sini, dia tak cerita pun. Tu taubat. Saya dulu pernah memakai susuk. Tapi sekarang saya dah taubat. Orang yang taubat, dia tak cerita. Buat apa nak buka pekong sendiri, melainkan pada orang yang boleh menolong dia menyelesaikan masalah dia. Tuan-tuan, di luar sana banyak orang yang bermasalah. Apa masalah dia? Kecelaruan pemikiran. Saya dengar satu laki-laki kata, dia berada di dalam sarung yang salah. Dalam kelongsong yang salah, dalam badan yang salah. Dia adalah perempuan, tetapi salah masuk dalam tubuh jantan. Saya sampai lagi sekali, bang, ulang balik. Saya perempuan. So, tapi saya tersilap masuk dalam tubuh lelaki. Ustaz bayang tak? Ustaz faham tak? Faham? Sebenarnya saya perempuan. So, saya nak balik pada fitrah saya perempuan. Saya dipaksa ustaznya. Kalau saya tak ustaz, saya sebut dah. Pulau otak. Dia boleh kata Allah tersilap masukkan dia dalam badan lelaki pada dia perempuan. So, dia nak jadi balik perempuan. La ilaha illallah. Dia tetap kata dia perempuan, dia perempuan, dia perempuan dan dia bukan lelaki. Kenapa Tuhan jadikan dia dalam tubuh lelaki? Sebab tu tuan-tuan, pelajaran akidah penting. Sifat 20 tu penting. Tapi saya hari ni ada orang yang anti dengan pelajaran sifat 20. Padahal basic asas kepada akidah pemahaman kita supaya kita bertaubat ialah akidah sifat 20. Ustaz? Ya. Allah Maha Besar. Ya. Soalan saya, takkan Allah ada hanya 20 sifat? Apa? Allah hebat tapi 20 sifat je kah? Ustaz pun banyak sifat. Takkan Tuhan 20? Abang pernah belajar sifat 20? Saya tak pernah belajar. Patut bodoh. Pergi belajar tengok. Awal-awal muqaddimah sifat 20 tu apa? Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingat hanya 20 sifat. Sifat kamalat. Apa itu? Sifat kesempurnaan pada Allah tidak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib diingat cuma 20. Kenapa 20? Yang tu yang disebut ulama-ulama susun, ambil daripada Al-Quran, susun sifat ni. Malaikat itu tak terkira banyaknya. Tetapi yang kena ingat 10 yang disebut dalam Quran. Nabi dan Rasul itu ratus ribu. Tak payah ingat. Yang kena ingat 25 orang. Takkan Nabi 25 orang je, Ustaz? Banyak. Tapi yang kena ingat 25 Rasul. Kenapa 25? Yang tu yang Allah bagi tahu. Hak lain-lain tu tak apalah kita. Yang tu. Bila kita faham macam tu kan simple. Kamu nak ingat semua sifat Allah? Ingat. Tapi kita ambil yang Allah sebut, disusun-susun, mana wajib, mana dia mustahil, mana dia harus. Supaya akidah awak betul. Bila akidah awak betul, insya-Allah. Bila akidah awak tak betul, tak berapa tepat, jadi macam akak tadi, akak abang tadi ni. Dia rasa dia adalah perempuan, duduk dalam tubuh lelaki. Tuhan silap turunkan kepada dia. Macam mana faham orang Syiah, Nabi itu patut turun pada Sayyidina Ali. Malaikat silap bagi pada Nabi Muhammad. Ini akidah, tuan-tuan. Orang yang ingat pada mati, nombor satu, dia taubat. Cepat-cepat taubat. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Macam tuan-tuan malam ni, mana ada dosa.
Dosa mencuri tak ada. Dosa tikam nombor tak ada. Berzina jauh sekali. Merompak tak berani. Tapi tuan-tuan tak nak taubat lah. Taubat apa, Ustaz? Taubat daripada mengumpat. Bukan tadi kita maki orang tu parking tepi jalan. Bodoh tu. Tempat parking ada kat depan. Bawa lah sikit. Nak senang dia ya. Bodoh tu. Tuan-tuan tak nak taubat lah. Minta ampun kat dia. Semayang maghrib, imam baca. Ayat pendek. Apa imam suruh baca ayat pendek? Baca lah panjang sikit. Tuan-tuan tak nak ngumpat dengan imam suruh. Tak nak minta ampun pada imam suruh. Ada penceramah mai pakai baju merah. Dia kan ni kongsi Pak Cai ke apa lah. Tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan berhenti daripada ngumpat? Yang ni lah dosa kita banyak. Dosa lidah. Dosa lain kita tak takut tuan-tuan. Oi. Dosa lidah. Kadang-kadang dosa lidah tak ada. Baru ni saya jumpa satu orang di Jawi yang di Kuala Lumpur. Saya buat rakaman live dekat TV Hijrah. Saya ingat dia buat apa? Rupa dia cakap bahasa isyarat. Buat bahasa isyarat. Dia ni kata apa tau? Rupanya dia nak masuk Islam. Bayangkan tuan-tuan, dia nak masuk Islam, duk cerita, kata apa? Aku tak tahu. Lepas ni saya pun kena belajar bahasa isyarat, tuan-tuan. Malu saya. Datang pada Sarawak, kerja di KL, nak masuk Islam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Masya Allah. Selamat dia daripada lidah yang berkata-kata. Maka tuan-tuan, kita tak mengumpat dengan lidah, tapi kita mengumpat dengan tangan pula. Ni yang banyak sekarang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya ni. Sebab sekarang mulut kita ni memang diam. Tapi tangan, dia netizen dalam TikTok, komen dalam Facebook. Banyaknya tuan-tuan. Nasib baik saya tak komen, Ustaz. Alhamdulillah, dosa menulis tak ada. Dosa share pula. Dosa baca pula. Dosa tengok pula. Lagi banyak. Taubat. Allahu Akbar. Ustaz, Allah nak terima ke dosa saya? Saya gaduh dengan mak saya. Mak saya belakang rumah saya. Tapi saya bertengkar dengan mak saya, dan sampai mak saya meninggal, saya tak tegur dia, saya tak minta maaf. Bila mak meninggal, baru saya pergi rumah mak saya. Padahal kami belakang je, Ustaz. Rumah teres, taman belakang je. Boleh pergi ke dapur pun. Tapi sejak kami bergaduh, Ustaz, kami tak pernah jumpa, saya tak pernah telefon. Dan satu hari ayah saya telefon, mak meninggal. Baru saya pergi, Ustaz. So saya nak buat apa, Ustaz? Tak tahu. Patut hang tanya. Ustaz, saya dah seminggu tak tegur mak saya. Ustaz, saya dah 3 hari tak cakap dengan mak saya. Ustaz, saya baru semalam tak cakap dengan mak saya. Baru saya boleh bagi jawapan. Ni mak kamu dah mati, baru duk menangis. Saya tak tahu, Ustaz. Tak tahu apa. Orang dah kata dah, jangan lawan mak, jangan lawan bapak. Allah dah pesan dah, wabil walidaini ihsana. Nak bergaduh. Mak bukan Hulk Hogan. Bapak tu bukan Ric Flair, tuan-tuan. Bapak kita bukannya John Cena. Tuan-tuan boleh buat macam tu. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan, bapak tu Undertaker buat jegi mata kat bapak lah. Tapi dengan bapak kita endah tak endah, dengan mak kita tengking. Bila nak taubat? Ustaz, saya tak ada dosa dengan mak dan bapak saya. Wow, hebat. Betul, Ustaz. Mak saya dengan bapak saya meninggal. Waktu tu saya darjah 1, Ustaz. Memang tak ada dosa, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau abang tidak ada dosa, abang perasan abang baik, itu pun dosa, Pak.
Cuba tengok kita semayang tadi. Semayang maghrib, lepas semayang maghrib, semayang sunat. Allahu Akbar. Mesti dia orang tengok aku. Bismillah. Kena elok-elok semayang orang tengok. Allah. Baru dia akan tahu. Siapa semayang sunat. Tengah duk tahiyat tu, duk tengok orang sebelah. Apa tak semayang sunat. Astagfirullah. Oh, yang tu banyak juga. Oh, tuan-tuan. Oi, nama dia penyakit hati. Sebab tu ada orang, dia tak nak semayang sunat ramai-ramai macam ni. Dia semayang balik tiang. Allahu Akbar. Akulah bagus semayang sorok-sorok macam ni. Tak kena juga. Allah, tuan-tuan. Nak bersih hati tu lagu mana? Nanti kita cerita bagaimana cara nak bersihkan hati. Jadi, kalau ada malam ni kita ada dosa dengan siapa-siapa, pergi minta maaf. Sebab tu orang Melayu kita dulu, ulama-ulama kita dulu bijak. Bijak. Saja-saja nak minta maaf keras hati. Saja-saja nak minta maaf jatuhlah maruah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Nampak? Daripada hujung sana sallallahu alaihi. Semua pakai salam. Secara tak langsung dah gugur dah dosa. Tu orang dulu buat. Mari zaman sekarang, Nabi ada buat macam ni ke? Nabi buat tak? Nabi tak buat. Tu hampa buat pasal apa? Neraka. Neraka. Padahal dia suruh kita minta ampun. Macam mana nak minta ampun? Malu. Malu, tuan-tuan. Oh, jenis keras muka hati ni malu. Dengar ceritanya awak nak pergi umrah. Ya, itu yang saya nak buat kenduri ni. Jemputlah orang masjid. Jemputlah orang kampung datang. Rabbana atina fid dunya, baca doa. Habis-habis baca doa makan. Bila habis makan, insya-Allah minta maaf mak. Minta maaf lah Tuan Haji. Kasar bahasa ke apa ke Din. Minta maaf Din. Nak balik tu. Semua pakat salam. Secara tak langsung minta maaf dah. Sekarang orang tanya pula, ada tak Nabi Muhammad buat kenduri sebelum pergi umrah? Habis tu, Nabi tak buat. Riak. Tu yang pergi Mekah tu tuan-tuan, duduk atas kapal terbang nak balik. Nak balik atas kapal terbang tu. Bapak, sabar pak. Aku mau kasih ayam makan. Bukakan pintu, aku mau turun. Banyak benda yang menjadikan dia pening tuan-tuan. Sebab hang pergi ke sana untuk membersihkan diri, membersihkan hati awak. Tapi waktu belum awak pergi, awak tak pernah bersihkan hati sama-sama kita. Kerja gaduh saja. Tuan-tuan, nombor satu, tanda-tanda orang itu mengingati kematian ialah dia bertaubat kepada Allah. Yang kedua, qanaah. Orang yang mengingati kematian, apa tanda dia? Qanaah. Memadai dengan apa yang ada. Cukup. Dia bawa kereta, tiba-tiba dekat traffic light. Tayar kereta orang sebelah sama tinggi dengan kepala dia. Bapa. Orang Perak. Bapa. Jarang. Jarang. Dia bapa. Kalau dapat yang ini, ini kalau pergi Kelantan, kejap je ni. Datang pula GTR pula. Ya ini kalau pergi Kuala Kedah, kejap je ni. Akhirnya tuan-tuan, King yang dia bawa tak rasa apa. Padahal yang dia bawa tu King. Myvi. Bukan saya nak kata lah tuan-tuan. Yang King yang hang pakai sekarang ni, hutang dah habis. Dah tak ada dah. Geran di tangan. Biar buruk tak apa. Asal geran di tangan. Bukan di bank. Dah. Akhirnya mati. Rumah ada hutang. Kereta ada hutang. Peti air ada hutang. Mati dalam hutang. Kadang-kadang kita dah ada isteri. Duk tengok.
satu perempuan. Dulu tak jumpa, sekarang jumpa pula. I say, man. Dulu tak dapat ni yang dah kahwin anak 6, macam-macam jenis datang pula. Silap. Ni nama dia tak qanaah. Akhirnya dia tak bersyukur dengan isteri dia di rumah. Yang perempuan pula, duk tengok laki-laki lain pula. Ya Allah. Bulu dada, sampai ke muka. Dia tengok laki dia, tengok bulu apa pun tak ada ni. Lama-lama dia tak seronok dengan laki dia. Ini orang yang tak ingat mati. Orang yang ingat mati, cukuplah. Isteri saya seorang ni pun saya dah bahagia. Cukuplah kereta ni tak ada hutang. Alhamdulillah. Maka tidur dia pun lena, hati dia pun seronok. Itu Sabtu Ahad dia berjalan cuti, berjalan bawa anak-anak. Orang yang tak qanaah, tuan-tuan, jadi macam saya, mana ada balik rumah. Saya tak balik rumah. Tu tak qanaah. 33 tahun. Malam ni dengan tuan-tuan, besok ada 16 bas melawat sekolah saya. Malam besok saya di Pulau Pinang. Hari Ahad saya di Pahang. Hari Isnin di Pahang. Hari Selasa di Pahang, Kuantan. Malam di Ceras. Habis Ceras, pi balik Pahang. Hari Rabu, hari Muharram tu, Pahang. Habis di Pahang, pi Lenggeng, Negeri Sembilan. Habis di Lenggeng, naik kapal terbang, pi Putatan, Sabah. Hari Jumaat, sebelum khutbah Jumaat, ceramah di Kota Kinabalu. Naik kapal terbang, balik, ceramah pula di Mantin, Negeri Sembilan. Habis ceramah pula, balik ke Ipoh. Ada lawatan ke sekolah saya. Malam tu pula, tuan-tuan, mai balik ke Melaka ni. Allah. Saya ni pun silat-silat tak qanaah lah. Tapi isteri saya tak boleh komplain. Sebab waktu mak saya meminang dia, saya telefon dia malam tu. Saya naik Honda Fame ABF 2316 tahun 91-92 dulu. Ingat lagi motor tu, ABF 2316. Telefon, cari bawa duit telefon. Masa tu mana ada handphone. Cari public phone. Cari-cari pemegang ada, wire, kabel tak ada. Astagfirullahaladzim, letak balik entah. Ada yang pergi, tinggal telefon je, tekan-tekan je. Kabel apa pun tak ada, gagang pun tak ada entah. Masa tu seksa. Bila telefon saya ni, Kazim ni, ya, macam ni Ustazah. Ustazah boleh ke terima ke saya ni? Boleh. Terima yang mak saya minang ni, terimalah. Boleh. Ustazah terima tak saya? Saya ni ustaz. Jadi bukan ada balik rumah, jarang balik rumah. Kadang-kadang seminggu tak balik, Ustazah boleh terima tak? Boleh. Kalau boleh tak apa, Alhamdulillah ni. Saya pegang cakap ni. Sebab tu tuan-tuan, saya buat syarat. Jadi abang-abang yang belum kahwin, cerita elok. Abang ni daripada Grab. Abang ni kerja ni, bagi dia faham. Akak-akak pun kena faham. Suami akak tu cari rezeki. Suami akak tu bekerja. Tugas dia tanggungjawab. Jangan duk komplain kat saya pula. Suami akak langsung tak balik, Ustaz. Balik 3 hari, keluar 4 hari. Balik 3 hari, keluar 4 hari. Tu kak tu nikah 2. Tu bukannya kerja kak, oi. Jarang macam tu. Driver lori ke apa? Kau tak tahulah, Ustaz, oi. Dia bukan ada di rumah. Saya kak ni ke kedai kak. Hantar anak sekolah kak. Hantar anak pergi klinik pun kak. Baru ni bumbung rumah. Pungkak tu kak tak mocor, Ustaz. Seksanya. Semua atas akak. Dia bila balik, dia pun atas akak. Oi, bahaya sungguh kak ni. Tak tahulah macam ni. Kak, kalau kak, lain kali lah saya pesan lah. Kalau kak nak kahwin, suami yang 24 jam di rumah, kak menikah dengan orang stroke. Selesai masalah kak. Ada tak kata duduk menung. Suami akak bukan lumpuh. Tuan-tuan, jom kita jadi orang yang qanaah. Akhirnya, kita seronok dengan dunia yang kita ada. Ni, nombor 2. Nombor 3. Macam mana yang dikatakan orang yang mengingati kematian? Orang yang mengingati kematian, rajin melakukan ibadat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba nak buat kebajikan.
Itu tanda-tanda orang yang ingat mati. Dan Allah Ta'ala ni, sebab tu kita minta dorongan daripada Allah, doronglah aku untuk buat ibadah, doronglah aku nak buat ibadah. Dan Allah Ta'ala dia mendorongkan kita nak buat ibadah macam-macam jalan. Kadang-kadang Allah Ta'ala dorongkan kita buat ibadah, jiran kita orang masjid. Beli rumah, jiran pula tuan-tuan pengurusi masjid. Sekarang kita orang kanan, PM. Kita sekarang orang kanan PM, pengurusi masjid. Masya Allah. Kita pergi dengan dia pergi masjid, kita buat korban dengan dia. Bayangkan tuan-tuan, jiran rumah tuan-tuan, penyanyi, karaoke, DJ, kenduri kahwin. Ya, sama-sama kita akan bersama dengan amal. Silat-silat tuan-tuan pula tukang angkut speaker dia tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dorongkan kita untuk jadi baik. Kadang-kadang, dia bagi dekat kita pasangan hidup yang baik. Tak pernah puasa sunat, tak pernah sembahyang sunat. Isteri. Bang, besok Isnin kita puasa sunat. Tak pernah puasa sunat. Tak. Jangan kata sunat yang Ramadan pun tak puasa. Allah Ta'ala bagi jodoh dengan ustazah kafar. Naik Avanza. Allah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Asal ustazah je Avanza. Akhirnya kita yang tak pernah puasa, pukul 5 bangun sahur. Bawa ustazah pergi masjid sembahyang subuh berjemaah. Puasa sunat. Allah bagi dorongan. Tu yang minta taufik. Hidayah Allah nak bagi tu. Hidayah Allah bagi macam-macam. Cuma kita tak perasan saja hidayah. Walaupun kita dah dapat hidayah. Nama dia hidayah isteri kita. Tak dapat. Kita pun puasa. Mai tengah hari pukul 1 lapar. Minta ke darah. Asam pedah. Balik rumah buat muka lapar. Abang tadi dia orang ajak makan asam pedas. Abang tak pergilah puasa. Ngenangkan awak puasa. Abang teman awak. Padahal dia 4 pinggan dia balun tu ni. Orang macam ni sayang tuan-tuan. Dia tak ambil hidayah daripada Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita untuk ingat pada Allah. Allah bagi sakit. 6 harakat saya sebut sakit. Sakit. Sebab waktu sihat, oh my God. Bila waktu sihat, excuse me. Hashim. Sorry. Tu tengah sihat. Tengah sihat, well, tengah sihat, at least, Allah kata, ni langsung tak sebut subhanallah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allah. Langsung Allah bagi sakit sikit. Kaki ni tuan-tuan, jatuh tangga, terpeleok ke dalam kaki tu. Sekarang bertongkat. Allah. Allah. Nampak? Perkataan yang paling banyak kita sebut bila sakit ialah Allah. Syukurlah bila sakit. Cuba tengok orang sakit nak duduk. Allah, pelan-pelan bang, pelan-pelan. Allah. Isteri sampai tegur. Amboi, waktu sihat tak pernah sebut Allah. Bila sakit, menyemanjang Allah. Allah. Lagi panjang Allah. Dah kena perli dengan isteri dia. 8 harakat terus Allah tu. Sebab tu, jangan marah dengan sakit. Sebab Tuhan nak bagi kita baik. Saya bukan tidur. Saya tak tidur lah. Semalam, saya buat rakaman TV 24 episod. Baju 14 helai. Sendirian berhak, tak ada sponsor. Begini bawa baju. Hoi, begini bawa. 24 episod. Nanti tuan-tuan tengok. Habis tu petang, mak mertua pula datang. Nak pergi IJN. Tak
Balik tak kena. Jom balik. Nak tengok mak betul. Ada ipar pun datang. Makanlah apa semua dengan dia. Pukul 5 pagi. Datang pula ke tadi Astro. Sampai dekat Berang sembahyang subuh. Buka. Dompet tertinggal. Duit tertinggal. Semua tinggal. Sudah tuan-tuan. Call time pukul 9.30 pagi. Sembahyang subuh baru perasan. Tak ada apa orang bawa. Telefon pula. Hang mentak Ustaz. Tunggu pula dia tuan-tuan. Sampai sekarang ni, saya tak tidur sekejip mata. Sejak bila Ustaz tak tidur sekejip mata pun? Tak tahu. Memang saya tak tidur. Adakah saya marah pada Allah? Tuhan tak bagi saya tidur? Tak. Adakah saya merungut bila saya tak pernah tidur? Tak. Sebab apa? Sebab besok paginya saya sihat. Cuba tuan-tuan tengok hari ni. Tadi pagi saya live di Go Shop Astro sampai pukul 12. Saya sampai di Melaka tadi tuan-tuan petang lah, kat pukul 6 lah. Ni nak ceramah pula ni. Datuk Imam Besar kata, Ustaz, terlantar kau Ustaz lah. Pukul 12 pun tak apa. Pukul 12 ni tuan-tuan ni, bayangkan. Allah. Saya penat tak? Tak ada penat. Alhamdulillah. Tapi kalaulah saya tak ambil manfaat daripada saya tak boleh tidur, saya adalah orang yang paling bodoh. Sepatutnya bila hang tak boleh tidur, apa yang hang buat? Ambil Quran baca malam-malam. Sebab Nabi kata, amalan yang paling Allah suka apa dia? Malam-malam ambil Quran, waktu orang tidur, baca Quran. Saya tak buat. Saya baca TikTok. Bodoh tu Ustaz Kazim ni. Amalan yang paling bagus apa dia? Malam-malam. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Engkau sembahyang malam, orang lain tidur. Ada orang lain nak tidur, nak bangun, kunci jam pukul 4. Ada yang kunci handphone 4 kiri kanan dia. Nak bangun sembahyang malam. Saya tak payah kunci jam. Memang tak tidur. Tengok-tengok saya duk main Facebook. Silap dan. Itu tanda Allah nak bagi hidayah pada kita. Maka Allah Ta'ala nak bagi hidayah pada kita itu sebab apa? Sebab supaya kita ingat dengan kematian. Maka orang yang rajin buat ibadah, itulah tanda-tanda dia berada di dalam keadaan mengingati kematian. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, kalau kita ni mengingati kematian, kitalah yang Nabi sebut orang yang paling cerdik. Orang yang paling cerdik. Saya baru ni hari apa? MITC. Saya ceramah dekat masjid MITC. Saya sampai pukul 1 pagi. Terus saya pergi ke ceramah di Pulau Pinang. Pukul 10 pagi. Habis ceramah di Pulau Pinang, saya ceramah pula di Kepala Batas. Habis Kepala Batas, saya pergi pula TV secara langsung 8.30 pagi. 2 hari lepas, beg goodies yang dia orang bagi tu, baru saya buka. Ni ceramah dekat tempat tu. Saya pun buka satu. Dia bagi jam. Jam satu. Kemudian dia bagi kemplekat satu. Kemudian satu lagi dia bagi apa dalam kotak. Saya buka-buka. Lah. Pas pelawat. Nombor 396. Pas pelawat. Tak pulang balik dekat kaunter pengawal keselamatan. Saya kata kat PA saya, ni. Pasal apa tak pulang? Lah, kami tak tahu. Ni nak buat lagu mana? Dia kata lagu rock, buat lagu mana lagi, Pak? Mana malam-malam dah duduk jarang. Sampai sekarang saya tak tenang hati lagi tuan-tuan tu. Tak pulangkan pas pelawat tu. Saya tak tahu sebab pegawai tu dah ambil pas untuk saya. Mereka buat dalam beg goodies. Mana saya tahu. Saya masuk gitu je. Mereka buka palang, saya masuk je lah. Saya tak tahu pun IC saya tak tinggal. Pas pelawat pun mereka tak bagi. Polis bantuan tu pula kata, "Yuk,
Dalam tu lah. Tengok-tengok ada binatang tu pula dah menyusahkan aku sungguh. Nak tunggu besok baru nak pergi hantar ni. Nak pergi pulang balik. Buat je saya mati tak sempat pulang tu. Saya kata kat isteri, mama ni kalau abang apa-apa tak sempat akan mati mu dengan lupa ni. Besok di hari kiamat Allah soal benda ni. Tak lepas abang ni. Pas pelawak siap akan nombor. Siap ada gambar rimau kat atas dua lah gambar. Ni harta kerajaan, harta rakyat ni walaupun dia pas. Pelawak. Tuan-tuan yang duduk di masjid, berapa ramai yang balik pinggan masjid. Bila nak hantar? Ramadan tahun lepas tu. Dan nak masuk Muharram dah ni. Waktu berbuka puasa, dia buat balik pinggan. Tulis tu, Masjid Al-Azim di bawah. Begini buat balik bihun. Sampai sekarang tuan-tuan tak pulangkan balik. Tuan-tuan ingat tak ada apa kah? Tok Siap pergi rumah dia buat kenduri tahlil. Tok Siap tengok pinggan tu. Rasa macam kenal pinggan ni. Tok Siap tu celak punggung. Dah kata dah. Tuan-tuan tak mau ke pulang balik kasut masjid, selipar, terempak yang tuan-tuan pederah buat balik? Tuan-tuan ingat benda tu kecil ke tuan-tuan? Tak lepas kita di hari kiamat. Selagi mana Allah tak tanya kita, harta hang ambil daripada mana dan ke mana dibelanjakan. Tiba-tiba boleh mencuri duit orang ibadat. Duit orang ibadat ni dalam masjid ni dia bolang tabung tuan. Ada pula orang pergi mencuri duit orang yang nak buat ibadat. Sampai hati. Waktu saya belajar dulu, saya belajar tahfiz di Ma'had Tahfiz Al-Quran. Masjid negeri. Asrama saya jauh juga lah. Nak berjalan kaki mai ke masjid tu jauh. Lalu ke rumah kedai. Jadi kalau saya mai waktu maghrib, saya tak balik lah. Sampai subuh pun tak balik. Hafal Quran dalam masjid. Balik tiang, belakang tiang, atas mimbar. Imam besar tak ada malam. Jaga pula tengok budak-budak hafal Quran, aku suka hampa. Ada kawan saya, hafal Quran atas mimbar. Sedar-sedar dalam tandas. Duduk menung. Saya pun ni. Aku semalam tidur atas mimbar, aku baca Quran pasal apa? Aku duduk dalam tandas pula. Awak tak duduk atas bumbung mimbar. Tuan-tuan. Jadi, malam-malam tu, punya banyaknya di bawah tu orang yang tidur, tuan. Saya duduk tengok satu brother tu. Duduk dekat tabung masjid. Sudah ngendak, dia ni buat apa? Rupanya memancing. Begini mancingan ni. Dia ambil lidi penyapu tu, dia buhgam. Curi lah. Dah apa? Tuan-tuan, patut saya tengok dekat lubang tabung tu, banyak gam ke hitam ke binatang apa? Baru saya tahu tuan-tuan. Dia duduk ni. Hang dah lah tak semayang, hang mai ke tempat orang semayang, hang mencuri pula duit orang semayang, orang duit ni bagi dekat masjid. Punya banyak pembangunan, nak buat wakaf, nak buat macam-macam, hang pula cilok pula. Hang tak ingat mati je. Badan besar tegap. Saya kata dia ni kalau rimbuk aku, rimbuk pi lah. Tengok dalam ni RM10 dah, RM5 dah. Banyaknya hang dapat. Rezeki kepala otak hang, rezeki. Hang nampak balai polis belah masjid lagi, aku telefon balai polis aku. Tuan-tuan, sebelum saya keluar daripada tahfiz tu, brother yang saya tangkap mencuri tu jadi best friend saya. Lah dia masuk dalam kelas saya, dia pun mengaji dengan saya. Saya boleh panggil kawan-kawan saya belasah dia. Kawan-kawan, bawa helmet. Boleh. Kawan-kawan, bawa kayu hoki. Tapi apa faedah saya dapat? Dia lari, dia pun ada geng kau. Geng pemancing, mari. Lagi teruk kita. Kenapa kita tak ajak orang untuk jadi baik?
Kan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan tahu tak apa dia? Pahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Nombor satu, nama dia tasamuh. Toleransi nama dia. Orang yang berpaham dengan pahaman ahli sunnah, dia toleransi. Dia tak paksa orang, dia tak ganas, dia tak apa, dia relax. Dia tak melampau. Dia tasamuh. Toleransi. Tengok Datuk Imam besar kita tadi sembahyang. Malam ni ada ceramah bulanan. Malam ni ada orang ramai nak datang. Malam ni budak-budak pun ramai datang. Yang pak sembahyang dulu, mak tak boleh sembahyang, duk tunggu budak. Sekali lagi pak habis sembahyang, pak pegang budak pula, gilir pegang anak. Macam-macam hal. Maka tasamuh, toleransinya apa? Baca pendek sudahlah. Hajat orang ramai. Tu nama dia ahli sunnah wal jamaah. Apa benda pun dia toleransi. Yang kedua, apa sifat ahli sunnah wal jamaah? I'tidal. Ustaz, i'tidal tu bukan berdiri tegak dalam sembahyang, Ustaz. Ya. Maksudnya ialah berlaku adil. Dia berlaku adil. Nak jatuhkan hukum, tengok. Ustaz, oi. Apa hukum laki-laki pakai inai rambut? Haram. Apa hukum laki-laki menghinaikan rambut dengan warna hitam? Haram. Sabang selalu. Siapa dia yang pakai hitam tu? Siapa dia? Bapak saya umur 78. Putih habis dah macam Ric Flair umur dia Ustaz. Oi. So, dia bagi hitam balik. Haram. Ustaz, anak saya umur 17 tahun. Dia ada penyakit. Rambut dia putih, Ustaz. Kawan-kawan pakai ejek, panggil orang tua. Jadi dia pakai hitam balik, Ustaz. Boleh tak? Kalau itu ada darurah untuk dia, harus pakai. Pasal dia belum layak beruban. Yang tok tadi ni 78. Memang dah layak, memang dah kena beruban. Tak boleh dah hitamkan. Jangan tuan-tuan ni umur 65. Saya, Ustaz, tak layak beruban, Ustaz. Kepala otak hang tak layak. Nak jatuhkan hukum i'tidal. Ustaz, oi. Ya. Apa hukum tahlil? Harus. Nak buat-buat, tak buat sudah. Harus. Tapi saya niat, Ustaz, nak bersedekah. Saya nak niat nak bersedekah. Saya nak bagi orang makan. Saya nak ajak mereka baca Quran. Kalau gitu dapat pahala sunat. Tapi Ustaz, saya tak ada duit. Suami saya meninggal, duit tak ada. Yang ada cuma duit arwah suami saya, pusaka. Anak saya umur 6 tahun. Saya dah minta izin pada anak saya nak buat kenduri tahlil. Anak saya izinkan. Haram. Ambil duit si mati buat haram. Kan senang. Ustaz, kita orang buat tahlil. Bagus. Tapi kita lawan menangis. Siapa yang menangis paling kuat, itulah yang paling bagus. Haram, meratap. Bukankah senang tuan-tuan nak jatuhkan hukum, tengok situasi keadaan bagaimana? Tu namanya i'tidal. Yang ketiga, apa tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nama dia dakwah. Saya boleh ambil helmet, belasah dia tuan-tuan. Kawan-kawan saya ramai kat tingkat atas tu. Oi, orang curi. Saya boleh. Tapi apa faedah saya belasah? Serupalah dengan anak-anak kita duk berlari di belakang. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun duk berlari di belakang. Setengah tu siap tu tampar budak. Main masjid, jangan. Dah lah bapak tu tak datang. Hantar wakil pun bising. Tampar kamu kan. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah, Bang Haji. CCTV rakam. Pelanting budak. Mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kita tengok budak ni. Bapak tak pernah ke masjid. Duk main dam dekat kedai dah. Warung tu. Anak datang. Tingkatan 4. 16 tahun. Din. Kalau pakcik minta kamu jadi imam ni Bilal maghrib nanti boleh, Din? Betul, pakcik? Betul lah. Pakcik pun malam ni suara tak apa ada lah. 2-3 hari ni kau jadi Bilal. Azan tengok. Cuba kau buat azan. Buat lagu Nahwan.
Buat lagu Rush. Buat lagu Hijaz. Oh, dia tarik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilal kata, sedap pada aku lagi. Mampir aku. Maghrib kan aku datang tau. Jubah ada? Ada. Dia balik. Dia balik tu tuan-tuan, dia cakap dekat mak dia, mak, nak jubah, nak iron. Apa kau nak buat? Bulan puasa kan dah lepas. Malam ni, Haji Sarip minta saya jadi Bilal, mak. Betul. Ya. Dah confirm, mak. Suami dia balik pukul 6.30. Abang, pergilah ke masjid. Anak kita tu jadi Bilal, awak tak tahu pun. Main drum je. Bapak dia datang, opah dia datang, kakak dia datang, abang dia datang, mak dia pun datang. Sebab nak tengok anak dia ke tempat jadi Bilal. Bapak dia datang tau, bawa kait tu, papan dam. Pergi main dam kat situ pula dah. Sambil duk tengok anak bang. Tu nama dia dakwah. Bukan benci-benci terus. Islam ni tuan-tuan, dia bagi peluang kita berdakwah macam-macam. Ada berdakwah dengan azan. Subuh-subuh tu masuk dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk. Sebab tu kalau boleh, yang bang subuh pagi-pagi, yang tenang. Saya 1 tahun dulu, saya pindah rumah saya, rumah baru, saya pindah. Saya terkejut. Anak saya pun terkejut. Ayah, bunyi apa? Saya pun dengar. Orang bang. Saya takut, tuan. Allah. Takut, tuan-tuan. Sungguh aja tak bohong. Saya cari masjid ni mana. Saya pergi, dia jemput saya kuliah maghrib. Saya dengar, tuan-tuan. Allah. Tak ada orang lain kena abang saya. Dengar pun takut. Tambah budak-budak dia tarik selimut pula. Sebab tu Nabi Muhammad, dia lantik Bilal bin Rabah. Ibnu Maktum. Jadi Bilal. Orang yang paling sedap suara pasal apa? Dia tarik orang. Bilal tu orang kulit hitam. Dia tak ambil yang paling handsome. Dia ambil yang paling sedap. Sebab dengan sedap tu boleh tarik suara orang. Nama dia Bilal bin Rabah. Sebab tu tuan-tuan tak payah heran. Sekarang ni penyanyi yang paling sedap dalam dunia, suara dia. Siapa dia? Orang kulit hitam. Sampai sekarang. Tengok Michael Jackson. Orang kulit hitam. Hak jadi penyanyi, hak suara sedap ni tuan-tuan, semua hak kulit hitam. Sebab tu saya ni dah ditawarkan untuk buat album. Sebab saya pun kulit hitam. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kita amar ma'ruf. Kita nak ajak orang beribadat. Okey, kita buat korban 23 ekor lembu. Okey, 10 orang 1 ekor ya, 10 orang 1 ekor. Yang last tu jangan ambil. Kenapa Ustaz? Lembu yang last tu saya nak bagi pada kawan-kawan kita daripada orang yang lembut. Datang bawa pisau potong bawang tau. Itu lembu abang. Pergi kerja kan. Orang dah balik, dia orang tu potong lagi, letihnya panas. Astaghfirullahalazim. Saya tak bohong tuan-tuan. Itulah korban yang saya buat baru ni. 1 ekor saya bagi mereka buat. Bila lah ampun ni nak habis. Kita tak biasa Ustaz. Mereka lembut tuan-tuan. Ada tak kita nak kata fasik? Engkau ni sabar sat dulu. Mereka nak berubah juga. Kalau kita tak pergi tempat, mana dia dakwah? Pakai jubah, buat korban. Dia kata tak pernah orang nak lapah pun pakai jubah. Hang merapu ni. Pergi buka lain. Pakai seluar. Pakai jubah, tuan-tuan, buatnya lembu tu hamba lari pergi mana? Lama-lama, tuan-tuan, dia jinak. Islam ni, dia nak jinakkan orang guna kebijaksanaan. Tuan-tuan ambil sekilo daging korban, bagi dekat jiran yang tak pernah datang masjid.
Ini tidak. Masjid buat kempen. Lorong 4, 5 orang ni tak pernah datang masjid. Jangan bagi. Ni kaki disko semua ni. Dah. Kalau bagi bukan makan bobok ni. Dia pula macam tu. Nah, Haji Dollah bagilah. Dia tu rajin tu. Haji Mat pun datang lah. Kat Tipah pun dia AJK wanita kena bagi tu. Ni. Yang mana tak datang, jangan bagi. Kadang-kadang dia orang dah beratur dah. Dah sampai dah dekat nak ambil daging. Kupon. Kena kupon ke? Tak ada kupon tak ada lah. Orang lain dapat kupon. Saya tak tahu. Tak tahu nak kena kupon. Saya tak tahu. Saya baru balik ni. Tak ada kupon, balik. Blah, 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 blah. Agak-agak masjid tu dia bakar dah, tuan-tuan. Dia bakar orang, tuan. Kenapa hang tak boleh bagi dekat dia barang sekilo? Jinak hati dia. Assalamualaikum. Salam. Ya, nak apa ya? Kami dari masjid nak bagi daging korban. Saya tak ke masjid pun dapat ke? Dapat. Kami tak pernah lupakan. Tuan je lupakan kami. Deep, tuan tahu. Deep, tuan. Datanglah. Ni, baru kita buat yang siang tadi. Ambillah. Begini dia buat balik ke dapur. Apa tu, bang? Orang masjid bagi daging korban. Ya Allah, abang. Tu saya cakap kat abang banyak kali dah, bang. Pergilah semayang di masjid, bang. Campur-campurlah dengan orang masjid. Tengok abang tak pergi pun, dia orang hantar daging. Malu saya. Pergilah abang, oi. Agak-agak malam tu maghrib datang tak? Datang. Dia cari balik AJK yang duk hantar daging tu. Ji, ada lagi tak daging? Astaghfirullahalazim. Aku orang tua ni saat lagi. Jadi tuan-tuan, jom kita ajak orang untuk beribadat. Jangan nak menghukum fasik, bid'ah, sesat, kafir. Bila kita ingat mati. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan, orang yang lupa kepada kematian. Apa tanda dia? Kata Ad-Dhahak, 3 tanda orang yang lupa kepada kematian. Pertama, menangguh-nangguhkan bertaubat. 2, orang yang hatinya tidak merasa cukup dengan dunia. Dan yang keempat, orang yang merasa malas dengan ibadat. Saya 2-3 minggu lepas ada program di sekolah Ustaz Wadi. Saya ambil sesi pagi, kan. Saya ambil sesi pagi sampai pukul 12. Allah, tuan-tuan, panas. Duk bersila, panas. Hebat dia orang ni. Seorang pun tak bangun, tuan-tuan. Tak sakit lutut ke pok-pok ni? Tak lengah pinggang ke? Tak kipas ke panas? Tunduk mendengar tentang kuliah. Allah. Hebat. Setengah orang macam itu. Ada setengah orang, tuan-tuan, nak tunggu buat pengajian sekejap pun tak boleh. Sedangkan dia boleh tunggu benda yang macam-macam. Walaupun 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau kita ingat kepada kematian, benda yang bawa ibadah ni, lagi lama aku duduk, lagi bagus. Maka, kalau hati kita keras, kita tak boleh buat 3 yang pertama tadi. Bagaimana kita nak melembutkan hati? Pertama, selalulah berada di dalam majlis ilmu. Orang yang berada dalam majlis ilmu, lembut hati dia. Nombor 2, bagaimana kita nak melembutkan hati kita? Selalulah menziarahi orang yang mati ataupun hampir mati. Dan yang ketiganya, cara-cara melembutkan hatinya apa dia? Pergilah menziarahi kubur. Dan yang keempat, banyak-banyakkanlah mengingati kematian. InsyaAllah lembut hati. Kita ulang balik. Apa dia yang melembutkan hati? Berada dalam majlis ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan selalu belajar, selalu mengaji, tapi hati keras, ada yang tak kena tau.
Lagi belajar, lagi sombong. Ada yang tak kena. Kita makin belajar, makin lembut hati. Itulah guru mursyid dan kita dapat pengajaran. Kalau tuan-tuan mengaji dengan saya, tuan-tuan lagi jadi orang panah baran, saya bukan guru yang bagus. Sebab saya tak boleh bimbing tuan-tuan. Sepatutnya bimbing orang jadi lembut hati. Nombor 2, mengingati kematian. Banyak mengingati kematian, dia jadi lembut hati. Yang ketiga, menziarahi orang yang sedang nazak. Lembut hati. Yang keempat, banyakkan ziarah kubur. Daripada 4 benda ini, mana yang paling bagus melembutkan hati? Yang paling kuat melembutkan hati, 2 yang terakhir. Melihat orang yang sedang nazak dan melihat pergi ziarah di kubur. Kenapa 2 benda ini lebih power daripada 2 yang pertama? Pertama, berada dalam majlis ilmu. Dia boleh melembutkan hati. Tapi dia tak nampak depan mata dia. Orang yang mengingati mati, boleh. Tapi dia tak nampak depan mata dia. Tetapi bila tuan-tuan memangku orang yang sedang nazak, tuan-tuan mengajar orang yang sedang sakaratul maut talqin, dia aksiden, darah ni keluar kat mulut ni, kepala ni pecah. Kita berhenti motosikal kita ampun dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan kita kata, mak, bro, ngucap bro. Bro, ngucap bro. Bro apa? Kawan tu duduk bro, ha. Sebut elok-elok. La ilaha illallah. Allah, la ilaha. Mati. Kita duk pangku atas paha kita tu. Darah atas paha seluar ni habis. Mak, ngucap mak. La ilaha illallah. Budak yang aksiden tadi. La illallah. Mak, la tu 4 harakat. La. Dia baru balik kelas tajwid. Astaghfirullahalazim. Ingat ni drama kan? Drama boleh lah. La ilaha illallah. Oh, sunnahnya mati. Bunyi mengucap tu sudah. La ilaha illallah. Mengucaplah tu. Dia sakit. Tuan-tuan tengok orang yang duk ajar mengucap tadi ni. Dia jadi apa? Saya, Ustaz, bila tengok macam tu, Ustaz, saya serik, Ustaz. Saya tak berani potong cilok, Ustaz. Saya tak berani potong kiri, Ustaz. Saya tak berani buat motor laju, Ustaz. Betul, Ustaz. Saya insaf, Ustaz. Nampak? Pasal dia tengok depan mata dia. Sebab tu, tuan-tuan, tengok orang yang sedang nazak, tengok orang yang sedang sakaratul maut, dia bagi insaf. Lebih daripada duduk dalam majlis ilmu ni. Yang keempat tu, nombor 4 kata ulama, hampir ziarah di kubur. Tengok. Saya bila kebumikan jenazah, saya panggil budak-budak. Mai. Mari tengok mayat. Tengok. Pakai duk panjang tengkok tengok. Dah kambui, habis. Duduk. Mai saya baca telkin, mai rapat sikit. Kita dah nampak saudara kita tadi dikebumikan. Dan satu hari kita juga akan dikebumikan dengan cara yang sama. Insaflah tuan-tuan. Yang mati tu race motor. Yang datang tu semua geng ni. Helmet tu lapik punggung atas kubur tengok. Ingat kawan-kawan dia lepas ni bawa motor elok-elok. Sian dekat mak, sian dekat ayah kita. Kalau kita habiskan kecederaan kita, masa kita, umur kita, kita doakanlah Allah ampunkan dia dan kita berubah. Itu nama dia talqin. Nak bagi orang hak di luar ni sedar. Jadi lain kali kalau macam talqin tu panggil hak derah. Pegawai syarak ke apa ke. Bukan saya kata tak bagus. Lah tengah hari. Maka ada pun janganlah takut.
maut apabila datang. Mana dia atau hilang dah. Dah, sudah lah. Muka surat selok pula dah. Baca sikit tuan-tuan. Mudah-mudahan dia ingat kepada kematian. Sekadar itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.